Alright. So in this subtopic determinant of matrices, kita nak belajar how to find minus and cofactors and then after that determinant. Okay. Subtopik ni penting sebab dia akan pergi ke subtopik 4.3, inverse nanti. So kalau kita tak faham macam mana nak cari minor, cofactor, determinant, nanti kat 4.3 kita lagi blur lah terus. Oh tak tahu nak kira. Dia continuation of it lah, nanti kita pergi ke 4.3 Okay, what is determinant of matrix? Determinant ni kalau ikut notation, kita punya notation is modulus punya notation. Oh. So kalau jumpa je modulus kat topik 4, that we call as determinant. Okay. Kita ada dua kategori macam saya cakap tadi, awal kadang-kadang boleh keluar soalan 2 by 2, kadang-kadang boleh keluar 3 by 3. Kita pergi ke 2 by 2 dulu sebab cara nak cari dia lain-lain. Okay, if it's 2 by 2, kita punya jalan kerja, kita terus cross multiply je. AD times BC. Terus dapat jawapan. Ini saya rasa awak dah pernah belajar pun masa kat sekolah. So, contohnya example 13, we have 2 by 2 of matrix A. Sekejap saya punya PC lagi. Okay, 2 by 2 of matrix A. So, we have matrix A, 2, 5, 3, 8. So, cara kita nak cari determinant, kita tukar. Kita dah jadi modulus dia tak jadi lagi matrix. So, modulus 2, 5, 3, 8. And then kita darab je. 2 akan darab dengan 8, tolak 5 akan darab dengan 3. So, in this case, 16 minus 15 dapatlah 1. Itu kita panggil sebagai determinant. 2 by 2 dia tak ada cerita lain. Dia sesimpel ini sahaja. Dengan syarat awak tahu notation. Soalan takkan cakap determinant lah. Soalan keluar modulus je. So kena ingat. Sebab sekarang ni saya rasa daripada chapter 1 hari tu, setiap topik kita ada modulus. Modulus chapter 1 maksud dia lain. Chapter 2 modulus maksud dia lain. Chapter 3 ada modulus juga maksud dia lain. Sekarang chapter 4 ada juga modulus maksud dia determinant. So jangan confuse. Semua menggunakan notation yang sama. Different topics dia membawa maksud yang berbeza lah. Hati-hati tu. Okay. Next kita nak masuk pula determinant untuk 3 by 3 matrices. Yang ni yang benda barulah. So, before kita nak belajar cari determinant, kita kena faham dulu minor and cofactor. Because minor, cofactor ni yang akan jadi formula untuk cari determinant. Okay, ini dia punya penerangan. Saya terus pergi kepada formula je. Cofactor, notation kita Cij, I tu row, J column. It's fixed sama macam tadi. So, formula dia fixed. Negative 1 to the power of I plus J times Mij. Mij ni minor. So, itu cara kita nak cari cofactor. Saya terus pergi kepada example. Okay. So, example 14, we have question A ni 3 by 3 matrix. Find the cofactor of A11, A21, A12. Ini dia punya entries kan sebab dia guna A. So, kalau dia nak minor dengan cofactor, maksudnya dia suruh cari setiap satu tu apa. Okay, saya pergi kepada first one, minor dulu. So, minor untuk A11 maksudnya dia akan jadi M11. Okay, macam mana nak cari minor? Saya salin dulu matrix ni. Oh, sorry. Salah notation. Dia jadi modulus je. 1, 3, 1, 2, 4, 4, negative 1, 2, 3. Okay. So, depan ni penting. Kalau tadi M11, maksudnya sekarang kita kena delete. Kita padamkan tu, potong terus. First row, first column. Sebab 1, 1. Ini depan ni row, yang belakang ni tadi column kan. So, kita delete. First row saya potong, first column pun saya potong. Buang terus. So, salin semula apa yang tinggal kat situ. 4, 2, 4, 3. And then kita cross multiply macam tadi untuk dapatkan minus. So, 4 times 3 minus 2 times 4. Dapatlah 4. Itu cara nak cari minor. So, now kita nak cari cofactor pula. So, cofactor C11.
ikut formula tadi, dia mesti -1 to the power of I plus J. I plus J kita 1 plus 1 lah. Timeskan dengan minor kita. Minor yang kita dapat tadi, 4. So, jawapan akhir dia, it's still 4 lah sebab -1 squared kat situ. Minor and cofactor, constant dia biasanya sama. Possible sign je berubah. Sebab dia -1 kuasa berapa. Okey. Kita ulang pula. Untuk yang kedua dia kata nak 2, 1. So, M21 minor second row first column. Okay, yang delete ni, first step ni, kalau awak dah boleh imagine daripada soalan asal, tak payah tunjuk pun awak delete satu-satu. Ini tadi first step kita buat kan, sebab tu saya tunjuk. Kalau dah boleh imagine nak delete tu jadi apa, tak perlu tunjuk yang awak delete ni pun tak apa. So, saya tak tunjuk terus saya terus je imagine kat soalan A tu, kita delete second row, first column. Awak buang second row punya dengan first column kat situ, yang tinggal akan jadi 2, -1, 4, 3. And then cross multiply macam biasa. So 2 times 3 minus 4 times -1. So kita akan dapatlah jawapan 10. Alright, and then kita nak cari cofactor dia pula. So, C21 is -1 to the power of 2 plus 1, I plus J, times with minor yang kita dapat tadi, 10. So, in this case, kita akan dapat -10. Sebab ini jadi -1 cube. So, negatif lah dia. Okay, last one, A12. So, we have to find M12. So, minor, first row kita delete, second column pun kita delete. So, nampak kat atas tu, potong. First row, second column. So, yang tinggal 3, 2, 1, 3. Cross multiply to obtain our value. So, here 9 minus 2, kita akan dapat 7. And then C, 1, 2, in this case is -1 to the power of 1 plus 2 times 7. So, final answer, -7. Okay. Okay ke? Minor dengan cofactor? Okay. Okay. Alright. So, untuk cofactor ni, kita dah tahu dah. Beza dia dengan minor, sentiasa yang kat depan ni je. Ada -1 to the power of siapa tambah siapa. Siapa tambah siapa kat sini. So, kita boleh terus summarize kan. After this, kita tak payah tulis dah nak buat -1 kuasa siapa tambah siapa. Sebab dia dah jadi fix. Saya tulis kat atas ni lah. Okay. Untuk cofactor, kan dia sentiasa -1 kan? Okay. So, dia akan tengok siapa tambah siapa. So, kalau first row, first column, dia sentiasa 1 tambah 1. Macam tu. So, lepas tu yang ni, -1, 1 tambah 2. And then yang hujung dia akan jadi 1 tambah 3. Benda tu akan berulang untuk semua sekali. Sebab dia sentiasa -1. And then row dengan kolom tak akan berubah untuk setiap kali pun. So, kalau macam ni dia jadi 2 tambah 1. 2 tambah 2. 2 tambah 3. And then last one. 3 tambah 1. 3 tambah 2. 3 tambah 3. So, untuk sign factor, dia sentiasa macam ni. Takkan berubah. So, tak payahlah lepas ni setiap kali kita nak kira siapa tambah siapa, -1 tu, kita terus ingat notation je sebab dia melibatkan plus minus. Kejap, tak boleh tarik pula. Alah, bar saya tak nak keluar. Oh. Okay. So, kita dah tak payah ingat dah -1 siapa tambah siapa, kita terus ingat dia punya sign je. Maksudnya dia sentiasa akan jadi alternate sign. Yang pertama ni saya tunjuk contoh je lah. -1 squared. Maksudnya dia sentiasa akan jadi positif kan. So kita punya sign untuk cofactor ni kita terus ingat. Plus, minus, plus. Minus, plus, minus. Plus, minus, plus. Oh.
Ini dah memang summary untuk cofactor kita tadi. Okay, contohnya kalau tadi saya pilih nombor lain lah kat dalam soalan tu. Soalan yang sama, still matrix A ni tadi. Contoh saya ambil elemen lain lah. Saya nak cari cofactor C33. Okay, so kalau cofactor C33, kita terus je pergi kat position 33 tu. Tak nak lah, nak 32 lah. Nanti tak nampak pula beza sign. Okay, C32. So kita terus je pergi kat ni, yang dalam matrix ni punya sign, kita tengok. Third row, second column. Oh, depan dia negatif. So saya dah tahu siap-siap dah. Cofactor saya mesti ada negatif kat depan. Darabkan dengan minor. Minor tu still lah, cara yang sama tadilah, kita kena delete. So kalau kat matrix A ni tadi, delete third row and then delete second column. So kita dapatlah kat situ 1, 3, negative 1, 2. Lepas tu dah boleh terus dah kira jawapan dia. In this case, negative 5. Contohnya macam tu lah. So tak perlu dah nak buat negative 1 kuasa berapa. Kita dah terus hafal dah sign dia yang dalam tu alternately. Ini berguna sekejap lagi kita nak cari determinant. So tak payah setiap kali nak tulis negatif 1 kuasa berapa. 1 kuasa berapa sebab benda tu dah fix. Okey, kita terus pergi soalan seterusnya. Nak cari determinant. Kenapa saya cakap sign ni penting? Sebab dia nak menyenangkan kita. Sekejap ya. Bawah kat bawah ni tak nak keluar. Okey. Expansion of cofactor. Apa gunanya expansion cofactor ni? Inilah kita nak cari determinant. Okay, ini dia punya formula panjang-panjang tu. Nampak? Determinant is summation of entries timeskan dengan cofactor. Itu formula untuk determinant 3/3. Hasil tambah entry tu mesti darabkan dengan cofactor dia. Lepas tu nanti kita dapatlah dia punya jawapan. Ini nota-nota je. Formula dia panjang-panjang huruf-huruf. Kadang-kadang orang tak faham. So, saya terus pergi contoh. Example 15. Okay. Let matrix A, kita dah ada 3, 1, 5, negative 1, negative 2, negative 1, 4, 7, 10. 3/3 So, find determinant of A by expanding along second row dengan first column dia suruh minta. Okay, so expansion of cofactor, when it comes to determinant, kita ada 9 pilihan. Awak boleh pilih nak expand mana-mana row or mana-mana column. Semua akan dapat jawapan yang sama. Okay, so sebab tu yang first ni dia nak suruh kita practice lah, kita nak tengok. Second row dengan first column dapat tak jawapan yang sama? Okay, so kita first start dengan second row. Sebelum mula saya buat dulu sign untuk cofactor tu tadi sebab kita nak pakai sekejap lagi. So plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Itu notation dia fix, dia tak berubah Okay, so kita start dengan A lah, yang B ni nanti kita buat kat bawah. Second row. So kalau second row, fokus kat second row je. Kat sini saya highlightkan second row dia. So, using formula maksudnya dia akan jadi summation of second row ni, maksudnya dia akan jadi entry dia A21. So, dia akan darab dengan cofactor C21. Lepas tu kita akan pilih entry A22. So, kena darabkan dengan cofactor C22. Last one kita kena ambil 23. So, cofactor dia pun C23. So, sign kita pun sign yang kat tengah-tengah ni itu je yang kita nak fokus. Alright. Kenapa saya buat summation kat depan? Tak perlu. Okay. So, A21. Entry dia apa? 1. So, satulah yang kita ambil kat situ. Lepas tu sebab cofactor sign dia ada negatif. So, saya letak negatif lah. And then, what is cofactor? Sign darabkan dengan minor tadi kan. So, saya kena buka minor. So, minor maksudnya M21. Macam mana nak dapat M21 tadi? Delete second row, first column. Senang cerita, kalau kat dalam soalan ni, kan tadi kita dah ambil satu. Yang bersilang dengan satu ni saya tutup. So, ini kita tutup. Ini kita tutup. Nombor yang ada tu yang kita salin semula. So, dia akan jadi negative 1, 4, negative 1, 10.
Baru first. Okay, kita masuk yang second. Second, sign kita kalau kat dalam cofactor sign ni plus. So, saya ikut plus. Lepas tu, sekejap saya delete. Kita pergi pula kepada orang sebelah dia. So, kita ada 2. Negatif kat situ. So, dia kena tulis negative 2. And then minor dia pula. So, minor dia sama macam tadi. Yang bersilang dengan negative 2 tu kita tutup. So, second row, second column. So, yang tinggal akan jadi 3, 4, 5, 10. And then kita pergi last one, last two, sign kita negative. So, negative. Elemen yang ada is 7. So, kita ikut kat situ 7. So, minor dia yang bersilang dengan 7 awak tutup. So, second row, third column saya tutup. Dia akan jadi 3, negative 1, 5, negative 1. Lepas tu kita kira lah satu-satu. Yang ada dalam modulus tu awak kena cross multiply. So first one kita akan dapat negative 10 minus negative 4. So plus 4 lah. Second one 30 minus 20. And then last one negative 3 minus negative 5. So plus 5 Lepas tu tekanlah kalkulator satu-satu kat situ. Kita akan dapat berapa ni? 6 tolak 20 tambah tolak 14. So, negatif 28. Okey ke? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, Miss. Tak ada. Okey je. Oh, bagusnya. Kalau okey, saya pergi pula second one. Dia suruh expand benda yang sama tapi sekarang kita nak pakai first column. Kita nak check dapat jawapan sama ke tak. Okey. Kalau first column yang depan ni, 315 ni. Oh. Alright. So, before start saya buat dulu matrix untuk CIJ tadi. Notation kita so that kita tak tersalah. Sama dia nak first column so kita fokus kat sign untuk first column. Okay. So, determinant of A will be, kalau first column dia akan start dengan entry kita yang first ni, 1, 1. So, cofactor pun kena 1, 1. And then turun bawah so dia akan jadi A, 2, 1. Last one, A, 3, 1. Ni tak tulis pun tak apa. A dengan C ni tak tulis tak apa. Tak ada markah dalam jalan kerja awak. Saya tulis kadar sebab itu formula je lah. Awak tak tulis tak apa. Dia tak ada masalah. Okay. So kita akan start dengan first entry. A11 sama tadi. So kita kena ambil 3. Notation kita plus. So saya tak payah tulis plus kat depan. Nak tulis pun boleh. Darabkan dengan cofactor. So cofactor macam mana tadi? Kita punya minor delete yang bersilang dengan 3. So imagine saya tak potong satu-satu tu. Kita akan dapat negative 2, 7, negative 1, 10. Kat sini sign dia modulus besar tu lah. Itu untuk minor. Jangan salah notation. Jangan buat bracket. Jangan buat matrix. Dia benda yang lain kat sekarang ni. Okay. Lepas tu kita plus, kita masuk pula yang kedua. Yang kedua kalau kat dalam cofactor sign kita minus. So saya letak minus. Ambil entry yang kedua. So 1 kat situ. Now delete yang bersilang dengan 1 pula. So delete second row. Delete first column. Kita akan dapat negative 1, 4, negative 1, 10. And then last one, kita punya sign plus. So, saya ikut plus. Entry yang terakhir, 5. Delete yang bersilang dengan 5. So, first column, third row. Yang tinggal, negative 1, 4, negative 2, 7. Lepas tu awak kira lah darab silang satu-satu untuk yang dalam
modulus tu yang untuk minor kita tadi. In this case, awak akan dapat jawapan yang samalah macam tadi sebenarnya. Negative 28. Alright, settle. Saya proceed? Boleh? Boleh proceed? Boleh. Boleh. Kita practice lagi sekali sebelum kita nak jawab 4.3 kejap lagi. Sebab benda ni bersambung terus. Okay, find determinant of A of our matrix by using expansion of cofactor. Okay. So kat sini dia tak tetapkan nak pilih yang mana. So kita boleh pilih lah macam tadi dah cakap kan. Kena ambil second row, kena ambil first column. Yang ni dia tak bagi tahu. So kita boleh pilih mana-mana. Ada 9 pilihan saya cakap tadi. 6 pilihan, sorry, bukan 9, 6. Sama ada awak pilih nak ambil mana-mana row ataupun mana-mana kolom. Ada 6 pilihan Okay, hint dia kat sini, nak senang kita pilih row or kolom yang melibatkan ada nombor kosong. Kenapa? Kejap lagi kita nampak kenapa pilih benda yang ada nombor kosong tu jadi lagi senang. Okay, so kat sini kalau kita perasan dia ada 0 kat tengah-tengah ni. So awak ada option sama ada nak ambil second row ataupun second column. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Saya decide nak ambil sebagai second column lah. Tadi second row kita dah buat. So matrix notation kita sign tu dia akan jadi plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. So kalau second column kita fokus yang kat tengah-tengah. Okay, so kita start cari determinant Saya tak tulis dah lah A, C tu. Kita start dengan first notation dia dulu. So notation kita yang pertama is minus, so negatif kat depan. Ambil first entry, correspond dia, so negative 5. And then sekarang tutup yang bersilang dengan 5. So delete first row, second column. Yang jadi negative 3, 1, 2, negative 4. Sambung, sekarang ambil sign kedua. Now we have plus. Entry yang kedua, 0. Kalau nak delete, bolehlah saya tunjuk Delete yang bersilang dengan 0. So second row, second column, kita delete. 2, 1, 2, negative 4. And then sambung last one, sign terakhir minus. And then entry yang terakhir is 5. Delete pula yang bersilang dengan 5. So we have 2, negative 3, 1, 1. After that awak dah boleh kira. Sama macam tadi, kena buat darab silang lah yang kat dalam tu. Okay, kenapa senangnya kita pilih yang ada 0? Sebab kita akan buat 0 times everything. 0 darabkan dengan hasil minor tu, confirm jawapan kita kosong kan? Dah tak payah kira dah. Tadi awal-awal tak nak letak yang awak delete-delete ni pun. Yang saya tengah buat, saya tengah highlight tu. Tak nak tulis pun tak apa. Tulis 0 je dah cukup dah. Sebab awak dah tahu dah 0 darab apa-apa, confirm jawapan 0. So now we have 50 minus 25. So final answer here, determinant of A would be 25. Okay. Kalau siapa lagi nak practice nak ambil kolom yang lain ataupun row yang lain, boleh dipersilakan. Awak akan dapat jawapan it's still 25 lah. Tak ada masalah kat situ. Okay, settle. Settle untuk 4.2.